Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sama balik kitab kita 99 usul dirayah hadis. Usul kaedah untuk kita kritik matan hadis, isi kandungan hadis. Satu panduan mudah untuk mengesah hadis dhaif, hadis lemah dan hadis maudhu', hadis palsu. Jilid 1 oleh Maulana Muhammad Asri bin Yusuf. Kita dalam usul yang ke-14. Dah kita bincang panjang dah sebelum ni. Usul ke-14 iaitu dikira palsu hadis-hadis atau riwayat menyebutkan tentang satu peristiwa tentang orang tertentu lah yang ada dalam peristiwa tersebut, padahal dia pun telah mati sebelum peristiwa tersebut, ataupun dia belum lagi lahir atau umurnya kecil sangat, belum layak lagi untuk dikaitkan peristiwa berkenaan. Begitulah yang lebih kurang dah. Contoh pertama, Abdul Rahman bin Abu Bakar yang dikatakan menentang pelantikan Yazid pada tahun 60 Hijrah, sedangkan dia mati pada tahun 53 Hijrah. Tu contoh pertama. Dah panjang kita bincang nak laju ni. Cerita tu nak memburukkan sahabat so, lepas tu bercanggah dah. Contoh kedua, Abbas, pak saudara Nabi ni, dia kata masuk Islam kerana dia teringat masa Nabi kecil tu cakap dalam masa Nabi dalam buaya lah, baby setahun 2 tahun ataupun tak sampai setahun dalam buaya, Nabi bercakap dengan bule dah. Dia cakap dengan bule, boleh tarik bule, boleh arah bule kaki kanan dah. Sedangkan Abbas ni umur dia tuanya setahun, paling terik pun 2 tahun, setahun gitu je ataupun 2 tahun, terik tu dah. Paling panjang lah, paling jauh dengan Nabi dah, tua setahun 2 tahun je. Jadi sama-sama baby dah, macam mana dia boleh ingat peristiwa lama dah. Yang keduanya, dia masuk Islam ni bukan awal. Dia masuk Islam pada tahun dekat Fathul Mekah dah. Sehari 2 hari dekat Fathul Mekah dia baru masuk Islam. Maksudnya dia tu tak masuk Islam kerana tu lah, kerana mukjizat, kerana irhas ke apa dah. Kerana Nabi ni masuk kerana Nabi ada benda pelik berlaku pada Nabi seperti yang dalam riwayat ni, tak mungkin lah pasal masuk Islam lah buat dah, lepas nak kalah dah Quraisy dah. Okey, yang ketiganya kita baca tadi bahasa Arab panjang dah, iaitu Sayyidina Husain dengan Khalifah Yazid ni berebut Urainab ataupun Urainib, wanita. Jadi punca perseteruan dia permusuhan di antara Husain itu kerana berebut perempuan ni lah, Urainab atau Urainib. Ceritanya ke bahasa Arab kita baca panjang lah, berapa surat. So 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak ada dah. Kita baca terjemahan dah. Mafhumnya lagi tidak. Kita baca terjemahan ni. Okay, mafhumnya pernah suatu ketika setelah Yazid dilantik sebagai waliul ahad, yakni bakal pengganti khalifah. Waliul ahad, al-ahad ni bakal pengganti khalifah. Beliau telah berangkat untuk mengerjakan haji. Jadi Yazid ni nak buat haji lah. Tiba-tiba dalam perjalanan beliau terlihat seorang perempuan yang luar biasa cantiknya, sehingga telah menerbangkan akalnya, hilang akal lah. Gila ketina tu lah. Setelah ditanya, rupa-rupanya perempuan itu bernama Urainab binti Ishaq. Urainab binti Ishaq. Dia adalah isteri kepada sepupunya, iaitu Abdullah bin Salam, seorang pemuda Quraisy dan gubernur di Iraq. Isteri kepada sepupu tu, iaitu Abdullah bin Salam, seorang pemuda Quraisy dan gubernur di Iraq. Kononnya lah cerita dah. Tu kau tak tahulah. Kerana terpesona dengan perempuan jelita ini, keadaan diri Yazid sudah tidak terurus lagi. Melihat keadaan dirinya, ayahnya Amirul Mukminin Muawiyah merasa sangat kesal, walaupun selama ini telah dimanjakan dengan sebegitu rupa dan diberikan kepadanya apa sahaja kemahuannya, namun terlepas juga Urainab, perempuan yang tiada tolak banding kecantikannya itu, dari dikahwini anaknya Yazid. Konon ceritanya, memandangkan tiada lagi penawar yang dapat menyembuhkan hati anaknya Yazid oleh cinta pandang pertamanya itu, maka Muawiyah pun mulalah memasang helahnya untuk mendapatkan Urainab. Lalu dijemputnya Abdullah bin Salam, gubernur Iraq itu, datang ke Dimashq. Abdullah disambut dengan penuh kebesaran dan penghormatan, diterima sebagai tetamu istimewanya. Pada ketika itu Abu Darda dan Abu Hurairah juga berada di Dimashq.
di Syria lah, di Madinah. Muawiyah memanggil mereka berdua dan kemudian mengemukakan cadangannya untuk menjadikan Abdullah bin Salam sebagai menantunya. Kedua orang sahabat agung Rasulullah itu bergembira dan menyatakan persetujuan mereka dengan cadangan Muawiyah itu. Malah dengan isyarat Muawiyah, mereka berdua menyampaikan berita itu kepada Abdullah bin Salam. Daripada itu, Muawiyah pun berbisik kepada anak perempuannya dengan menyatakan, seandainya Abu Darda dan Abu Hurairah membawa pinangan daripada Abdullah bin Salam, maka hendaklah engkau menyatakan kesediaanmu untuk mengahwininya, tetapi dengan syarat terlebih dahulu mestilah beliau mencerai ke isterinya Urainah. Dah. Helah lah. Di situ Abdullah terperangkap sehingga mencerai ke isterinya dengan 3 talak lalu dah. Sementara anak perempuan Amirul Mukminin Muawiyah pula berdalak balik. Sampai beberapa ketika dan akhirnya telah menolak langsung dan tidak bersedia lagi mengahwininya. Pula dah. Setelah habis iddah Urainah, maka Muawiyah pun menghantar Abu Darda untuk membawa pinangan bakal pengganti khalifah kepada Urainah. Dalam perjalanan dari Dimashq ke Iraq itu, Abu Darda terfikir mau bertemu mata dengan cucunda Rasulullah SAW. Nah, Abu Darda pun mungkin nak jumpa Husain ke apa. Ya, kebetulan pada waktu itu berada di Iraq. Setelah bertemu, Abu Darda menjelaskan tujuan datang ke Iraq kepada Husain. Lantas Husain berkata, saya juga terfikir untuk menghantar orang tua yang terhormat seperti tuan membawa pinangan saya kepadanya. Kerana itu, saya harap tuan juga akan membawa pinangan saya kepada Urainah. Untuk berebut Urainah, kononnya dah. Maka dibawalah oleh Abu Darda kedua-dua pinangan itu. Setelah bertemu dengan Urainah, Abu Darda menyampaikan hajatnya. Setelah mendengar keterangan Abu Darda, Urainah pun berkata, tuan tak ubah seperti orang tua saya sendiri. Apa pendapat tuan tentang perkara ini? Siapakah di antara mereka berdua yang harus saya terima pinangannya? Abu Darda lantas menjawab, engkau terimalah pinangan Husain bin Ali radhiyallahu anhu agar dapat engkau pertemukan bibirmu dengan bibir orang yang selalu dikucuk Rasulullah SAW dahulu. Tak tahu, ngarut cerita. Kucuk mulut ke apa pula dah. Dah, jadi benda tu ada unsur-unsur syiah. Ringkasnya, maka terjadilah perkahwinan di antara Urainah dengan Husain. Berita perkahwinan itu diketahui Muawiyah. Kemarahan Muawiyah kepada Abu Darda dan Abu Hurairah tidak terkira lagi dah. Lain disuruh, lain dibuatnya. Tidak memandang lagi dia kepada mereka berdua, bahkan habuan mereka pun diberhentikannya. Kononnya dah. Akhirnya kerana marah dan benci kepada sikap Muawiyah itu, Abu Darda dan Abu Hurairah kemudiannya berangkat ke Madinah dan terus menetap di sana, kononnya. Sementara Abdullah bin Salam pula terus menyesali dirinya yang malang. Segala harapannya hilang sia-sia. Sudahlah isterinya terlepas, mimpinya untuk menjadi menantu Amirul Mukminin juga tidak menjadi kenyataan. Dalam kesedihan dan kekecewaan itu, Abdullah bin Salam jatuh sakit sehingga menjadi kurus kering, kononnya. Berapa lama kemudian Abdullah bin Salam teringat kepada satu pundi-pundi kepunyaannya yang rupa-rupanya belum terambil daripada Urainah. Tinggal dah. Fikirnya bagaimanapun dia perlu mendapatkan pundi-pundi itu untuk meneruskan sisa hidupnya. Pitih duit-duit dia lah. Duit simpannya. Maka pergilah Abdullah bin Salam menemui Husain lalu dia nyatakan maksudnya kepada beliau. Husain berkata, itu hartamu, pergilah ambil sendiri daripada Urainah. Dari bilik tirai, Urainah menghulurkan pundi-pundi itu kepada Abdullah dengan menangis tersedu-sedu bagai tercekik lehernya kerana tak pernah ia menyangka perhubungan suami isteri yang meriah dengan kemesraan dan kasih sayang itu akan terputus jua. Demikian juga di pihak Abdullah. Setelah memerhatikan suasana keperluan yang menyelimuti Urainah dan Abdullah, Husain pun menyingkapkan suasana itu dan katanya, sebenarnya yang berlaku selama ini hanyalah helah saya untuk menghadapi helah yang dimainkan Muawiyah, di mana kamu berdua lah mangsanya. Sekarang aku menceraikan Urainah dengan 3 talak juga dah. Sesungguhnya perkahwinanku dengan Urainah tidak lebih daripada untuk menyatukan kembali kamu berdua sahaja. Selama ini aku hanya menganggapnya sebagai adik perempuanku, dia kata kononnya dah. Ngarut dia cerita ni. Kata setubuh tak jadi, tak boleh nikah juga dah. Tak apalah, ni cerita rekod kita kata dah. Rujukan Ibnu Qutaibah dalam Al-Imah wa Siyasah. Kitab Syiah ni. Bukan Ibnu Qutaibah terkenal di sunnah ni. Al-Imamah wal Siyasah jilid 1 muka 167 hingga 163. Lihat juga Ibnu Hajjah Al-Hamawi. Ni pun bukan ahli sunnah. Thamarat Al-Awraq jilid 1 muka 196. Komentar dia. Pertama, di zaman pemerintahan Sayyidina Muawiyah tidak ada seorang penggembira di Iraq yang bernama Abdullah bin Salam. Itu poin penting lah. Senara ahli sejarah cek semua pakar-pakar sejarah, tak ada seorang habuk pun, tidak ada satu orang pun pakar-pakar sejarah sebut bahawa Abdullah bin Salam ni
Gabenah Iraq ni. Pada zaman Sayyidina Muawiyah tak wujud. Bukan sahaja di Iraq, tapi di wilayah yang lain juga pun tak ada nama Abdullah bin Salam tak wujud. Gabenah di selain daripada Iraq ni pun tak wujud juga pada zaman Muawiyah ni. Komentar kedua dia, riwayat hidup wanita-wanita Arab yang terkenal dengan kejelitaannya tersimpan dengan baik di dalam kitab-kitab Arab. Tetapi nama Urainah binti Ishaq tidak terdapat dalam senarai mereka itu. Riwayat tentang wanita Arab hak comel pun dah, jelita pun ada dalam kitab-kitab ni. Tapi sahabat kitab tu tak sebut nama Urainah binti Ishaq. Ada. Komentar ketiga, Sayyidina Abu Darda wafat pada tahun 31 Hijrah atau 32 Hijrah lagi. Awal lagi lah. Abu Darda ni mati awal lagi ni. Di zaman pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu lagi dah. Uthman tak mati dah lah, gitu dah. Beliau menyandang jabatan hakim di zaman pemerintahan Sayyidina Uthman. Jadi dia jadi tok hakim lah. Pada ketika itu Sayyidina Muawiyah belum lagi menjadi khalifah lagi dan Yazid juga belum lagi dilantik sebagai bakal pengganti khalifah pun lagi dah. Bagaimanalah akan dilantik Yazid pada ketika itu kerana umurnya baru setahun atau 2 tahun baru masa tu Yazid dah. Yazid budak lagi, baby lagi. Nak latih gan jadi pembantu khalifah dah. Jadi duduk lagi lah. Yazid dilahirkan pada tahun 30 Hijrah. Yazid 30 Hijrah. Kalau terima pun satu pendapat yang mengatakan bila dilahirkan pada tahun 25 Hijrah, bermakna beliau baru berumur atau 7 tahun baru. Kalau pendapat ada 25 Hijrah yang lahir. Sedangkan semua ahli sejarah mengatakan perlantikan Yazid berlaku paling awal pun pada tahun 50 Hijrah. Paling awal dah. Itu setelah sekian lama Sayyidina Muawiyah menjadi Amirul Mukminin Kalau dia pun 50 Hijrah. Sedangkan Abu Darda 31 Hijrah meninggal. Atau 32. Komentar keempat dia. Seorang yang berkahwin dengan seorang perempuan yang dicerai dengan maksud akan menceraikannya agar ia dikahwini kembali oleh bekas suaminya adalah seorang yang terkutuk si Allah SWT dan Rasulnya SAW. Dipanggil Cina buta dah. Benda ni kena lanak. Mazhab kita lah kalau kata sahih, mazhab lain rancang kita tak sah ni. Dipanggil tak jadilah dosa besar, laknat ni, terkutuk. Bagaimana kita akan menerima perbuatan terkutuk seperti itu dilakukan oleh orang yang teristimewa kedudukannya dalam agama seperti Sayyidina Hussein? Kita nak percaya kena bukan nak memuji, nak menjatuhkan maruah. Syiah ni dia ada unsur nampak macam puji tapi sebenarnya menghina, mencela, memaki, menjatuhkan maruah Hussein ni. Riwayat-riwayat ya nampak hina Hussein, hina Hasan dah. Waktu siapa kau kata nikah beratus orang lah Hussein ni. 400 orang bini naga apa benda tu karut, cerita-cerita karut daripada riwayat Syiah. Sebenarnya mereka suka membenci sebenarnya Hussein buat lolok je tak kata tubuh dah. Memperbodohkan pengikut wala'un Syiah ni dah. Hak percaya terus tok guru kata gapo ni. Betul-betul nama tok guru betul belaka. Ni menyakit dah. Penyakit orang tak sub. Tok guru kata gawa betul tak kaji tak fikir pun dah. Kata tubuh lah gapo nak. Tertipu bodoh situlah. Pok-pok penganut Syiah. Anak-anak murid yang tertipu oleh tok guru yang penipu dah. Kemudian apa pula artinya Sayyidina Hussein menyimpan perempuan itu dengan menganggapnya hanya sebagai adik saja? Maksudnya tak setubuh lah. Nampaknya mereka cerita ini tidak mengetahui erti nikah yang hakiki dalam bahasa Arab iaitu jima'. Nikah ni jima' ni. Selagi tidak berlaku persembunyian yang sahih. Persetubuhan yang sahih. Menurut syarat di antara lelaki dan perempuan yang berkahwin maka tidak dikira telah sempurna maksud perkahwinan itu. Jadi dia tak boleh nikah semula dengan tok lelaki lama kalau selagi tak bersetubuh dengan tok lelaki baru ni lah. Selepas cerai tok lelaki tiga je. Bekas suami seorang perempuan tidak boleh mengahwininya selagi suami keduanya tidak menceraikannya dengan sendiri tanpa ada sebarang perancangan terlebih dahulu untuk menceraikannya. Perancangan ini menyebabkan tak boleh. Tak sah lah agak ada perbahasan ulama lah khilaf dah. Ia cerai dengan maksud awal-awal lagi dah. Nak cerai bini. Menikah nak cerai bini. Awal-awal lagi macam muta'ah lah. Ini adalah berlandaskan firman Allah SWT yang bermaksud sehingga perempuan itu mengahwini orang lain yang bernikah dengannya dia. Setubuh lah dia. Adakah Sayyidina Hussein tidak tahu hadis yang diriwayatkan oleh ayahnya sendiri dia? Yang ini Ali bin Abi Talib radhiyallahu daripada Nabi SAW bagi dia mengutuk muhallil dan muhallal lahu dia. Diriwayat daripada Ali radhiyallahu lah, iaitu orang yang menjadi Cina buta lah. Dan orang yang menjadikan Cina buta, orang jadi Cina buta dan dia menjadikan Cina buta untuk membolehkannya berkahwin semula dengan bekas isterinya dah. Upah ataupun suruh upah, kata upah boleh suruh pun tak boleh dah. Itu pun mung jadi Cina buta ke kebui kau mau hotel ke gapo kau nak BPT ke.
Jadi upah gitu dia tak boleh, haram dah. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan semua pengarang-pengarang kitab Sunan kecuali An-Nasa'i saja dah. Komentar kelima dia. Ketika menyenaraikan nama isteri-isteri Sayyidina Husain, tidak ada ahli sejarah seorang pun yang menyenaraikan nama Urainah. Ramai-ramai bini Husain ni tak. Ada hak cerita karut setahun mana pun tak. Tapi isteri-isteri senarai ada hak betul ada hak salah pun. Tak ada sahabat di senarai tu nama Urainah. Komentar kena. Menurut ajaran Islam, apabila seorang melamar seorang perempuan, maka orang lain tidak boleh melamarnya selagi lamaran pertama tidak ditolak oleh perempuan itu. Jadi bila Muawiyah bagi pihak Yazid telah melamar Urainah, maka tidaklah harus bagi Husain menindih lamaran itu dengan lamarannya lagi. So kau bertentangan lagi dengan agama dah. Cerita reka ni gitu, nampak bertentangan banyak kau dah. Sehingga Husain ni nampak bodoh benar dah. Abu Darda, Abu Darda lah dah, Abu Hurairah lah, semua tu jadi tak cerdik belaka. Seolah ni nak lawai agama pula. Pisah pula. Tak ada Yazid ni melamar orang nak, tiba-tiba tindih dengan Husain pula dah. Lebih menunjukkan lagi kepalsuan cerita ini ialah bila perantara bagi kedua lamaran itu seorang sahabat yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Adakah masuk akal orang yang bijak seperti Abu Darda itu tidak mengetahui perkara sekecil ini? Kita bodoh kapal pun kita tahu tak boleh. Lamaran orang ni tak, apa ketunan orang tidak boleh tindih main-main dah, haram dah. Lagi orang hak tunai tu tidak selepas dah, macam nak kata cerai tak cerai lagi, maksudnya dia batal pertunangan dia baru lah boleh masuk. Muka dia tunai dah dah. Tiba-tiba macam mana jumpa dengan Husain ni, dia beri ke Husain tiba-tiba bakal batal kan. Pelik tu dah, nampak tak cerdik Abu Darda ni. Komentar ketujuh. Tidak ada seorang pun daripada keturunan Quraisy bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni bukan nama orang Quraisy. Tak biasa orang Quraisy nama Abdullah bin Salam. Bukan sekadar itu sahaja, bahkan tidak ada seorang pun daripada keturunan Arab yang hinggalah pada waktu itu bernama sebegitulah Abdullah bin Salam sejauh pengetahuan sejarah. Dari riwayat sejarah ni cek kitab ahli jaga apa, tak ada nama Abdullah bin Salam ni orang Arab. Hanya ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Salam. Beliau memeluk Islam selepas peristiwa hijrah, tetapi beliau adalah seorang alim Yahudi. Tidak pernah pula menjadi gubernur di mana-mana wilayah Islam. Abdullah bin Salam, kalau hak Yahudi tu sahabat besar yang terkenal. Dan dia tu asal memang agama Yahudi dan masuk Islam dia, Abdullah bin Salam. Dan orang Arab biasa tak berbuh nama Abdullah bin Salam ni tak. Orang ni orang alim Yahudi dah, berbuh Abdullah bin Salam dia. Komentar ke-8. Dalam riwayat asal ada tersebut bahawa Amirul Mukminin Muawiyah telah menghantar lamaran Yazid kepada Abdullah bin Salam. Hairan, apa pula tujuan menghantar lamaran kepadanya? Bukankah dia suami yang telah menceraikan Urainah? Kenapa pula di sini dia dianggap sebagai wali pula? Tu kata ke wali dah. Macam kita learn bertegar hari ni dah. Tak tahu dia kata boleh perempuan itu menikahkan dirinya tanpa wali dah, ngarut dah. Ada dan hak dihujahkan oleh mazhab Syiah. Mazhab bukan Syiah tu memang karut dah. Memang tak perlu wali karut jenis nikah mut'ah tu. Dalam mazhab Hanafi kata boleh pun syarat dia ada syarat-syarat dia, bukan bodoh gitu dah. Jadi sepuh Syiah pula lah. Mazhab Hanafi kalau pakai boleh menikah wali nak. Dan tidak ada pun dah. Orang Malay, orang mazhab Hanafi tanpa wali semua tu guna ayah dia belaka wali dah. Dalam keadaan tertentu tak ada tak wali sungguh, maksudnya perang negara-negeri lain dah. Macam orang yang melamarkan diri dia kepada Nabi, hak perempuan tu tak sebut ayah dia mana, mungkin dia bekas hamba kau gapo kau dah. Tak ada keluarga situ dia, tak ada wali kat Nabi pula pemerintah. Jadi wali hakim, wali raja dah. Wali hakim, jadi tidak kita banyak perkara yang boleh timbul dah kemusyrikan. Jadi la nikah illa bi waliyin, tidak ada nikah kecuali dengan wali, dengan ada tok wali tu. Hak tu kena pakai lah. Ada kata kuat sahih, ada kata dhaif, ada kata hasan. Tapi tak apalah, yang pentingnya hak tu dari segi praktikalnya, dari segi maknanya tu betul dah dipakai oleh ulama, walaupun hadis tu ada diperbahaskan. La nikah illa bi waliyin, tapi dari segi praktikalnya, dari segi hujahnya pak mazhab pakai belaka sebenarnya dah. Jadi kita kena dari wali ni lah pak dia lah. Ataupun kalau lah banyak kali lah jadi wali hakim tu
kejajaran terjadi dekat KJN lah. Macam mana Abdullah bin Salam ni seolah atas lamaran, bawa ayah atas lamaran Yazid kepada Abdullah bin Salam. Macam Abdullah bin Salam pok kepada orang anak pula, dia pelik dah. Komentar ke-9, dalam cerita ini disebutkan bahawa Abu Darda dan Abu Hurairah kemudiannya menetap di Madinah kerana terpaksa meninggalkan Syam. Kononnya dah. Lepas tu gak Abu Darda dan Abu Hurairah ni nampak Muawiyah marah gak, kelik duduk di Madinah dah, tak duduk di Syam dah. Di sini perlu sekali diketahui bahawa Madinah adalah tanah tumpah darah Abu Darda. Nah, Abu Darda. Beliau sememangnya menetap di Syam kerana menjalankan tugas sebagai pihak kerajaan Sayyidina Uthman. Lepas tu, sekiranya Abu Darda pernah berangkat ke Madinah atau berolah-alik ke Madinah, tidaklah menjadi suatu perkara pelik kerana itu tanah tumpah darahnya. Sudah tentu sekali ada sanak saudaranya di sana. Balik-balik kapur ni biasalah. Abu Darda meninggal tahun 31 Hijrah tadi kita cerita dah. Jadi mana 31 atau 32 Hijrah Abu Darda. Jadi tak pelik lah kalau pergi balik kapur di Madinah ya. Persoalannya ialah Abu Darda itu wafat di Syam dah, bukan di Madinah. Ini menunjukkan bahawa beliau menetap di Syam hingga ke akhir hayatnya, bukanlah sampai klik Madinah dah. Lihat Ibnu Qutaybah Al-Ma'arif jilid 1 muka 60 dan Ibnu Hajar Asqalani Al-Isabah jilid 4 muka 747. Sementara Abu Hurairah pula tidak pernah menetap di Syam dah. Abu Hurairah memang tak duduk di Syam. Cerita ni macam duduk di Syam balik Madinah. Memang awal ya ke Sodah, sampai Sodah. Abu Hurairah tidak berada di Syam tapi berada di Madinah dah. Komentar ke-10, cerita di atas langsung tiada sanaknya, poin penting dah. Maka ia bukan merupakan riwayat yang boleh dipertanggungjawabkan. Komentar ke-11, usul ke-14 terdapat pada dua tempat dalam cerita ini. Ia sudah cukup untuk membuktikan kepalsuannya. Pertama, Abu Darda wafat pada tahun 31 Hijrah atau 32 Hijrah. Di zaman pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu. Bagaimana pula dalam cerita ini dikatakan beliau sebagai wakil bagi pihak Muawiyah untuk meminang Urainab buat anaknya Yazid. Sedangkan dia telah mati dah. Ini tahun 50 Hijrah paling cepat atau 20 Hijrah. Dah. Jadi mati dah lama dah 20 tahun. Atau 30 tahun mati dah. Abu Darda tiba-tiba nak jadi wakil bagi pihak Muawiyah. Macam mana dah? Kedua, poin kedua dah. Yazid dilahirkan pada tahun 30 Hijrah. Kalau diterima pun satu pendapat yang mengatakan beliau dilahirkan pada tahun 25 Hijrah. Bermakna beliau baru berumur 6 tahun atau 7 tahun. Mungkinkah seorang kanak-kanak yang baru berumur 2 tahun atau katakan saja 7 tahun boleh tergila-gila kepada seorang perempuan dan ingin menjadikannya sebagai isteri umur 7 tahun nak nikah dah? Komentar ke-12. Para ulama pengkaji kitab-kitab Sunni tidak menerima kitab Al-Imamah wa Siyasah sebagai karangan Ibnu Qutaybah ahli sunnah lah, yang merupakan seorang tokoh Sunni. Bagi mereka kitab itu sebenarnya karangan Ibnu Qutaybah yang lain, iaitu Ibnu Qutaybah penganut Syiah. Dah. Bukan Ibnu Qutaybah yang terkenal kitab apa kata dak ikhtilaf hadis dah, hadis yang bertangguh tu dak. Macam-macam lah kitab Ibnu Qutaybah ahli sunnah ni. Tapi ni bukan Ibnu Qutaybah tu, tapi Ibnu Qutaybah penganut Syiah. Kitab Al-Imamah wa Siyasah ni kitab Syiah. Untuk menirukan orang Sunni, mereka kaitkan kitab tersebut dengan Ibnu Qutaybah Sunni lah. Nak tipu orang Sunni lah. Nah, itulah dia hakikat cerita ini. Suatu cerita yang tidak dapat dikesan di mana letak kepalanya lah. Dan di mana pula letak ekornya. Tak tahu pucuk, tak tahu mana kesudahan lah. Ia bukan sahaja mencacatkan peribadi Sayyidina Muawiyah dan Yazid, bahkan juga mencacatkan peribadi Sayyidina Hussein. Nampak bodoh benar tak? Pelik cerita dah. Siapa aku tak tahu dah. Anggap adik. Macam adik ni. Tak setubuh ke apa dah. Abu Darda dah berapa pelik dah orang lama tu ni dah beri ke orang lain tiba-tiba dah. Dan inilah sebenarnya yang dikendaki oleh musuh-musuh Islam yang telah mereka cipta cerita ini dengan berselindung sebalik dakwaan mereka. Kami adalah golongan pencinta ahli bait Rasulullah SAW, padahal mereka sendiri menghina sahabat-sahabat besar dan menghina Ahli Husain sendiri dah. Dah tu cara pokok ajaran sesat dah. Setakat tu habislah komen, habislah usul ke-14. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.